Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini Agenda Awani bersama saya malam ini Nazri Kaha. Dalam kita mengharungi pandemik COVID-19, kita juga perlu bertanggungjawab dalam menerima sebarang berita dan juga menyebarkan sebarang maklumat dan juga info kerana kita tidak mahu ada panik ataupun kelam kabut di kalangan masyarakat apabila kita menerima suatu berita yang tidak pasti benar ataupun memang sah itu berita palsu. Apatah lagi kita banyak masa menghadap telefon bimbit kita ataupun bekerja dari rumah, kita bekerja dengan laptop ataupun komputer peribadi kita. Pastinya kita akan sentiasa menerima info, berita dan juga maklumat dari grup-grup WhatsApp dan juga dalam sosial media. Bagaimana kita ingin melakukan kawalan diri ataupun kawalan melihat isu berita palsu dan juga berita tidak benar ini. Jadi di Skype pada malam ini saya akan bersama dengan Cik Zulkarnain Muhammad Yassin, Ketua Pegawai Kawal Selia Suruhanjaya Komunikasi dan juga Multimedia Malaysia ataupun MCMC. Assalamualaikum Cik Zulkarnain. Waalaikumsalam. Nazri. Ya, terima kasih bersama kami dalam Agenda Awani pada malam ini Cik Zul. Cik Zul, benda ni suatu yang evergreen, suatu yang sentiasa diperdebatkan ataupun dibicarakan oleh masyarakat ataupun pengamal media. Bagaimana kita boleh menjadi seorang warga negara yang bertanggungjawab dan juga mampu menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya seperti menyebarkan berita-berita palsu ataupun kita dapat melakukan pencegahan berkaitan hal-hal jenayah cyber dan seumpamanya. Jadi sebagai permulaan dari pemerhatian MCMC, adakah masyarakat kita semakin memahami kawalan kendiri itu dan juga bagaimana juga kita melihat kes-kes berkaitan dengan jenayah cyber yang dilaporkan kepada pihak MCMC? Terima kasih Haji. Kita pada pengamatan kami, pada pengamatan kami kita dapati bahawa masyarakat pada masa ini secara keseluruhannya telah mengamalkan kawal selia kendiri yang baik, terutamanya yang melibatkan berita-berita palsu. Ini yang kita dapati kerana kita telah sediakan platform, terutamanya di pihak Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Kita ada pasukan respon pantas yang dengan segera menangani berita-berita palsu ini dan menyiarkan sama ada siaran akhbar ataupun crawler di televisyen. Selain daripada itu, kita juga ada sebenarnya .my yang telah menjadi asas untuk rujukan masyarakat secara keseluruhannya. Tetapi kita tidak dapat lari daripada hakikat bahawa manusia ini dia bersifat tergesa-gesa. Dan kita juga dunia internet ini tanpa sempadan dan kita juga sedia maklum bahawa ada teori-teori konspirasi yang dimainkan di media sosial dan di laman web, di mana teori konspirasi tentang penularan COVID-19 ini. Jadi inilah yang kita rasakan bahawa dari segi berita palsu tu kita lihat jumlahnya ada setiap hari, kita tak boleh nak nafikan, tetapi dari segi penularannya kita dapati berkurangan kerana kita telah ada ataupun kerajaan telah siap siaga melalui Kementerian Komunikasi dan Multimedia dan juga MCMC dan juga MKN, Kementerian Kesihatan telah ada platform media sosial dan platform rasmi untuk menyampaikan berita-berita tepat dan sahih dan menangkis berita-berita palsu. Jadi ini kita dari segi membudayakan amalan menyemak itu kita dapati bahawa terdapat peningkatan di situ. Cumanya dari aspek teori konspirasi itu yang harus dibimbangilah supaya kita tidak terpengaruh dengan ataupun kita harus memahami
tentang teori-teori konspirasi, siapa di sebaliknya, apa alasan-alasan mereka. Jadi itu yang kita rasakan bahawa masih ada sekumpulan masyarakat rakyat negara kita yang dipengaruhi dengan teori-teori konspirasi tentang COVID-19 ini. Okey, berkaitan dengan teori konspirasi ataupun maklumat tidak benar ataupun maklumat tidak sahih berkaitan dengan COVID-19, kerana ini sesuatu yang penting untuk kita hadam, Cik Zul, adakah kerana kita tidak ada, memang ada maklumat yang dikongsikan oleh agensi dan juga kementerian yang berkaitan dengan menangani COVID-19, mungkin kurang dari sudut kejelasan ataupun keputusan-keputusan yang tidak jelas, kadang-kala ada flip-flop sana sini oleh pihak-pihak yang berkaitan dan menyebabkan rasa tidak puas hati ataupun rasa yang kegusaran di kalangan masyarakat apabila menerima info yang lebih pantas, yang lebih laju. Mungkin itu teori-teori yang dianggap tidak betul, tetapi mereka melanggar teori tersebut. Jadi bagaimana MC-MC juga perlu berlaku adil, memastikan bahawa masyarakat sendiri perlu mendapat maklumat yang benar-benar berfakta, yang maklumat yang benar dari agensi yang terlibat. Tetapi dalam masa yang sama kita akui mungkin ia lambat sedikit, ia mungkin ada ataupun flip-flop sana sini, hari ini cakap lain, besok cakap lain. Jadi mereka-mereka yang ingin mengambil keputusan itu lebih pantas berbanding fakta yang sebenarnya. Pandangan Cik Zul? Pada pandangan saya ataupun pada pandangan di peringkat MCMC, kita lihat dari segi governance-nya, kita ada Menteri Pertahanan dan juga setiap hari Menteri Pertahanan akan muncul dengan menyampaikan maklumat-maklumat terkini, keputusan-keputusan terkini yang telah dibuat di peringkat pengurusan bencana COVID-19 ini. Yang kedua, kita juga dimaklumkan pada sebelah petang ada taklimat oleh Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Tan Sri Noor Hisham. Ya, jadi ini adalah perkara-perkara yang setiap hari kita lalui sejak dari bulan Mac lagi. Jadi tidak ada, itu satu yang kita katakan bahawa terdapat maklumat yang jelas dan nyata di situ. Dan juga media-media platform Telegram MKN, CPRC sentiasa memuat naik kandungan-kandungan. Tetapi mungkin apa yang kita nampak, itu gambaran secara keseluruhan. Tapi apabila kita melihat media sosial ni, apa yang berlaku adalah kadang-kadang lebih bersifat anekdotal ataupun apa yang berlaku di sesuatu kawasan yang bersifat anekdotal dan tiada bukti-bukti saintifik. Dan itu dibincangkan. Jadi daripada satu cloud yang bersifat anekdotal berlaku di kawasan Sandakan sebagainya, dibawa ke peringkat nasional kerana ketularannya. Jadi ini akan memberi gambaran bahawa ia berlaku secara keseluruhan. Padahal ia berlaku ataupun situasi itu adalah situasi setempat. Jadi ini yang menyebabkan bahawa mereka membuat keputusan terburu-buru ataupun membuat konklusi yang terburu-buru berkaitan satu perkara. Dan kita sedia maklum bahawa dalam satu sifat manusia itu sifat terburu-buru. Yang kedua adalah apa yang kita panggil positive illusions. Positive illusions ni kita rasa kita bagus. Kita rasa kita yang pandai. Orang lain tak pandai. That is a positive illusion. Yang kita rasakan bahawa saya lebih tahu. Itu yang kita adakan semasa COVID ni adalah pakar kesihatan. Bila masa situasi bencana yang lain, itulah pakar penerbangan semasa MH130. Jadi ini kita lihat bila berlaku suatu perkara ada pakar-pakar yang tak bertauliah
yang mengutarakan pendapat. Kita tidak boleh sekat ini. Tetapi sebagai orang yang consume atau menerima berita ini, inilah yang kita katakan bahawa saluran harus saluran rasmi dan pakar yang telah pakar tentang sesuatu perkara. Apabila kita bercakap tentang saluran rasmi NKN ataupun taklimat oleh Menteri Pertahanan ataupun Dr. Tan Sri Nur Hisham, ini bukan keputusan ataupun rulingan sendiri. Ada jawatan kuasa, pakar-pakar dalam bidang masing-masing yang telah membincangkan perkara tersebut sebelum membuat sesuatu keputusan. Kalau kita katakan bahawa flip-flop bukan bermakna flip-flop, ya. Kita itu satu, kita kena lihat perspektif. Satu perspektif adalah flip-flop. Perspektif yang kedua adalah agility ataupun apa yang kita panggil kecerdasan atau kepantasan kita menangani sesuatu isu apabila dinamiknya bertukar. Jadi ini yang masyarakat harus memahami bahawa sesuatu keputusan itu dinamiknya berbeza. Jadi bila ada perubahan, berapa pantas kita boleh menangani sesuatu perkara. Jadi ada yang berpandangan bahawa ini flip-flop. Tapi kalau kita lihat dari sudut yang lain, daripada rundingan yang dijalankan antara pakar-pakar dan juga mereka yang menangani isu ini secara langsung, ini adalah berapa pantas keputusan dibuat supaya bergantung kepada perubahan dinamik penularan COVID-19 ini. Jadi itu yang mungkin menimbulkan keliruan. Kepantasan dinamik itu kita tangani secara pantas juga. Jadi sebelum kita sempat digest sesuatu keputusan itu, telah ada keputusan ataupun arahan yang lain kerana melihat kepada perubahan-perubahan dinamik. Ini harus kita fahami dan dekati supaya kita tidak membuat ulasan ataupun komen-komen yang tidak berasaskan kepada pengetahuan dan juga fakta. Cik Zul, dari aspek penguatkuasaan, kita sering dengar tindakan-tindakan undang-undang berdasarkan akta-akta yang ada pada MCMC diambil ataupun dilakukan kepada individu ataupun pihak-pihak yang melakukan pelanggaran berkaitan undang-undang yang kita bincangkan pada hari ini. Tetapi bagaimana Cik Zul juga memberi respon kepada supaya MCMC tidak dilihat sebagai satu agensi yang begitu punitif ataupun yang hanya suka mengambil tindakan. Tetapi dalam masa yang sama, MCMC perlu dilihat yang engage dengan masyarakat, dengan bidang kawal sela yang ada pada MCMC dan proaktif dalam menangani isu berkaitan dengan bidang kuasa MCMC. Komen ataupun respon Cik Zul? Okey. Kalau kita lihat ramai yang beranggapan bahawa pihak MCMC mengambil tindakan yang tegas, kita harus melihat bahawa perspektif ini adalah the greater good, ya. Walaupun sungguh pun begitu, kerana kita melihat bahawa dua-dua aspek ini saya akui. Dua-dua aspek ini harus diseimbangkan. Untuk itulah kita katakan bahawa kita telah ada program Klik dengan Bijak. Itu satu. Yang kedua adalah kita juga melalui engagement. Apa yang kita maksudkan engagement adalah kita communicate ataupun berhubung dengan masyarakat, menerangkan tentang risiko-risiko yang akan mereka alami
jika suatu tindakan siasatan dijalankan. Kita tidak mahu sebenarnya menyusahkan masyarakat dari segi dengan tindakan penguatkuasaan. Tetapi tindakan penguatkuasaan itu harus diketengahkan. Jika tidak, itu akan menguatkan lagi anggapan bahawa saya kata tadi positive illusion. Okey, positive illusion maknanya pihak berkuasa tidak berupaya menangkap mana-mana orang ataupun mana-mana penyebar berita palsu. Bahawa sifat internet itu anonymous. Saya tak akan tertangkap, saya akan terlepas diri. Itu kalau seterusnya positive illusions tentang tidak ada penguatkuasaan yang akan diambil atau tidak boleh ada penguatkuasaan ataupun pihak penguatkuasa tidak boleh mengambil tindakan, itu akan menyebabkan satu keadaan yang tidak sihat, di mana kita sedia maklum bahawa sifat manusia itu akan terburu-buru. Lebih ramai orang yang akan terburu-buru membuat conclusion sendiri. Lebih ramai orang yang akan membuat teori konspirasi mereka sendiri. Ini secara tidak langsung mengganggu juga fokus agensi penguatkuasa dalam menangani COVID-19. Tugas mereka keutamaan adalah mengurangkan kadar sebaran COVID-19, tetapi mereka akhirnya terpaksa ataupun mereka melakukan kerja-kerja untuk menangani penyebaran virus berita palsu, virus teori konspirasi. Jadi kita harus mengimbangi perkara ini. Sebab itu kita katakan bahawa kita tidak fokus. Memang kita tidak hanya fokus dalam penguatkuasaan. Harus ada supaya penularan berita palsu ini dapat dikurangkan. Dan kalau kita lihat pada masa yang sama, saya telah nyatakan daripada awal tadi bahawa persediaan atau kesiapsiagaan kita dari aspek menyampaikan maklumat yang tepat melalui pasukan respon pantas, melalui sebenarnya .my, melalui platform social media, MKN dan juga CPRC, ini telah kita war-warkan sekali lagi ataupun telah kita communicate secara menyeluruh kepada masyarakat. Di samping itu juga kita leverage kepada badan-badan penyiar seperti Asrawani dan kumpulan media prima dan sebagainya, radio, stesen dan sebagainya untuk menyiarkan pesanan khidmat awam tentang norma, tentang status terkini. Jadi sebab itu kita katakan tidak ada alasan untuk mengatakan bahawa maklumat tidak sampai. Ya. Tetapi apa yang kalau maklumat itu tidak disampaikan dan pihak penguatkuasa mengambil tindakan, itu mungkin bolehlah dijadikan alasan. Tetapi sekarang ini setelah kita secara keseluruhan, secara bersepadu telah menyampaikan maklumat kepada masyarakat. Jadi rakyat harus bukan setakat saja patuh kepada SOP, tetapi mengambil peranan untuk menangani berita-berita palsu ini ataupun melindungi diri mereka daripada menjadi mangsa jenayah cyber, kerana banyak juga unsur-unsur penipuan yang berlaku di semasa COVID ni, penjualan pelitup muka dan juga ada juga scammers yang gunakan keadaan situasi di mana mereka dikatakan sebagai kontak rapat kepada kes COVID. Jadi ini juga harus mereka fahami tentang the ecosystem of ataupun ekosistem jenayah cyber ni. Mereka juga dynamic mengikuti perkembangan COVID-19 untuk menipu. Jadi sebab itulah kita telah sampaikan aspek-aspek maklumat-maklumat tentang
COVID-19 ini bukan sahaja dari segi memutuskan rantaian, tetapi juga untuk mengelakkan diri kita jadi mangsa penipuan cyber yang menggunakan alasan COVID-19. Okey. Jadi Zul, ini secara berterusan kita ya, lanjut. bagaimana juga kita dapat melindungi kelompok-kelompok yang mungkin yang alert ataupun yang bermaklumat ini, individu sebegini ataupun kelompok sebegini ada daya tahan. Mereka ada kawalan kendiri yang bagus, mereka menyemak maklumat, mereka akan sentiasa berjaga-jaga dengan hal berkaitan dengan bully cyber, scammers dan seumpamanya. Jadi bagaimana kita dapat melindungi kelompok yang begitu rentan ini atau vulnerable ini? Saya pernah berhadapan dengan seorang individu, walaupun diorang seorang ini seorang yang berpengaruh, ada kedudukan berpelajaran tinggi, tetapi apabila mendapat panggilan dari scammers, beliau begitu takut, begitu gusar dan juga resah bagaimana nak mengajukan aduan dan sebagainya, sampai saya terpaksa menasihat kepada beliau tidak perlu layan langsung, tidak perlu memberi satu maklumat pun kepada individu yang membuat panggilan berkaitan bank ataupun cagaran dan seumpamanya. Jadi dalam masa yang sama ini, individu yang ada pendidikan pun terpengaruh. Kita biasa dengar juga mereka tertipu beribu, berpuluh-puluh ribu ringgit. Apatah lagi mereka yang mungkin begitu terdedah tanpa ada maklumat, tiada pendidikan dan tidak tahu mereka sedang ditipu ketika itu. Cik Zul. Okey. Apa yang penting sekali adalah yang pertama, apabila kita menerima panggilan sama ada dari terutamanya scammers, dia akan menakut-nakutkan kita. Okey. Tetapi sebiasanya dalam kebanyakan keadaan pihak pertama pihak polis tak akan panggil. Tak akan buat panggilan telefon. Dia akan serahkan waran tangkap. Jadi dia akan cari kita sendiri. Tidak ada SOP yang mengatakan telefon. Jadi itu yang kena pegang. Yang utama sekali, pihak penguasa termasuk MC-MC, kita akan cari anda di rumah anda ataupun di pejabat anda. Jadi itu akan tahanan dibuat secara fizikal. Tidak ada bentuk telefon ataupun satu bentuk telefon untuk menghubungi anda ada jenayah dan sebagainya, tak ada. Kita akan serahkan dokumen sama ada waran tangkap ataupun waran geledah. Ya. Jadi istilah telefon tu tak ada. Kalau telefon ada yang mengatakan begitu, itu asasnya. Telefon tu dalam banyak keadaan itu adalah satu bentuk penipuan. Jadi letak terus, betul Haji advice ataupun nasihatkan supaya jangan layan, letak terus. Kerana scammers ni dia akan memainkan dengan emosi kita, yang kita takut. Ya, ada tiga lah saya selalu cakap perkara ini. Takut, tamak dan taksub. Okey. Takut yang terutamanya takut lah. Okey. Tamak tu yang orang yang selalu rugi lah. Ada pelaburan dan sebagainya. Tetapi kita fokus kepada takut. Apabila kita takut, kita akan bertindak. Manusia ni memang telah dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran bahawa manusia ni bersifat tergesa-gesa. That is the natural, itu adalah secara semula jadi insan itu. Jadi dia akan tergesa-gesa. Bila dia takut, dia akan membuat keputusan yang tergesa-gesa tanpa memikirkan natijah daripada tindakan tergesa-gesa dia. Jadi ini dua perkara yang harus masyarakat atau orang awam memahami. Bila polis ataupun agensi penguat kuasa, dia tak akan telefon. Dia akan datang rumah anda bawa waran tangkap atau waran geledah. Okey. Banyak perkara lagi yang boleh kita bincangkan, Cik Zul, tapi itu sahaja masa yang kita ada. Terima kasih kepada MCMC, SKMM atas masa yang diberikan dalam memberikan pencerahan dan juga penjelasan berkaitan
bagaimana kita mengelakkan dari menjadi ejen untuk menyebarkan fake news ataupun berita tidak sahih, dan juga kita mengelakkan diri kita dari menjadi mangsa buli cyber ataupun pihak-pihak yang ingin mengambil kesempatan dengan kecanggihan dunia internet dan juga dunia media sosial pada hari ini. Terima kasih Cik Zul. Sekali lagi, itu tadi Cik Zulkarnain Muhammad Yassin, Ketua Pegawai Kawal Selia MCMC ataupun Suruhanjaya Komunikasi dan juga Multimedia Malaysia. Sekian agenda Wani pada malam ini. InsyaAllah kita jumpa lagi.